pada pagi ini kita juga turut bertuah kerana diberikan peluang untuk bersama-sama dengan mantan-mantan hero-hero sifu kita di lembaga peperiksaan. Kalau semalam kita ada semalam kita ada Datuk K, saya dipahamkan Datuk Karsyad macam itulah. Hari ini kita ada Datuk J. Memang ada Datuk dua-dua ni. Saya dipaham berapa cucu? Seorang 10, seorang 5, 7. So Datuk-Datuk sebelah saya ni. Jadi insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan dulu dengan di sebelah hujung sana, kanan sekali, iaitu alamak tak nampak lah pula. Okey, yang ini Dr. Muhammad Hazim bin Mokhtar. Bila saya tanya dia semalam apakah nama lain, dia kata tak ada. Biasa je lah orang panggil doktor macam itulah, dok itu dengan Dr. Muhammad Hazim ataupun Hazim sahaja. Jadi dia tak mahu letak nama lain beliau bertugas, tempat pertama beliau adalah di Sekolah Menengah Alam Shah Jalan Ceras pada tahun 1974, otai ni Kemudian mula bertugas di LP pada 1981, kira-kira 7 tahun selepas itu. Tahun pensiunnya ialah pada tahun 2010, dalam about 6 atau 7 tahun yang lalu. Jawatan terakhir beliau di lembaga sebelum pensiun ialah beliau merupakan mantan ketua sektor pembinaan ujian akademik. Kemudian bilangan tahun 24 tahun berada di LP. Jadi memang ni geng-geng sifu lah. Dr. Qadri saya dipahamkan hampir 29 tahun. Berapa 31? Gitulah. Berapa doktor? 31 tahun. Jadi kalau ada lagi siapa yang nak cuba beat that record, silakanlah. Okey, antara tugas beliau di LP, beliau merupakan bekas pembina kertas, ketua unit juga. Beliau merupakan ketua unit penyelidikan sorry, ini terbalik ni, alamak, ini saya tak betulkan ini. Saya minta maaf beliau ini Dr. Jamil punya, saya lupa copy paste lupa nak buang. Okey, beliau merupakan ketua sektor saya lah, sektor pengurusan maklumat dan juga pembangunan teknologi, dan juga terakhir ialah beliau ketua sektor di SPUA Jalan Duta sana. Aktiviti sekarang menulis dan mempromosi buku sendiri. Tak tahu buku apa, tapi saya dipahamkan salah satu bukunya itu yang dibawa ke pejabat ialah buku berkaitan pentaksiran. Saya juga dipahamkan beliau nak menulis buku lain tentang apa? Bagaimana memperkukuhkan diri. Macam mana? Tak ada. Pekerjaan sekarang tiada, dia kata duduk rumah. Melayan cucu, itu kerjanya. Pengalaman beliau yang paling menonokkan adalah banyak dia kata, iaitu antaranya beliau menghadiri IAEA dan membentang beberapa kertas, dan yang paling beliau ingat ialah membentangkan kertas di kerja di Rio de Janeiro, Brazil. Okey. Jadi ini ahli panel kita yang pertama. Kenapa kedua? Semalam sepatutnya switch Dr. Jamil dulu, tapi dia dah tukar, suka sama suka. Jadi kita kembali kepada ahli panel kita yang seorang lagi sebelah saya, sebelah kanan saya. Beliau juga merupakan satu individu yang tidak asing. Nama penuh Dr. Jamil bin Adimin Al-Haj, ada Haji dikenali sebagai Dr. J. Bermula bertugas di Sekolah Menengah Ungku Aziz Sabak Bernam. Kemudian tahun mula bertugas di LP ialah pada 4 Julai 1984. Saya di tingkatan 4 ketika itu. Tahun pertama beliau di LP ialah pada 2016. Tahun pensiun beliau adalah pada tahun 2016, baru saja tahun lepas Kemudian jawatan terakhir ialah ketua eksekutif MPM di Selayang sana iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia. Kemudian jumlah tahun bertugas di LP ialah 27 tahun, sedikit banyak berbanding dengan Dr. Hazim tadi, 3 tahun 4 tahun ekstra begitu. Antara tugas beliau ialah pembina kertas juga seperti Dr. Hazim. Kemudian naik ke ketua unit penyelidikan dasar dan perkembangan, naik ke ketua sektor pembinaan ujian akademik, dan terus saya dipahamkan ke Majlis Peperiksaan ketika itu. Ke ada tempat lain lagi? AB lupa. Okey. Banyaklah pula. Okey. Kemudian pekerjaan sekarang freelancer, tak tahu apa yang dimaksudkan dengan freelancer. Dengan ceritanya menjual kopi kuat ke apa entah tadi,
Jadi saya bagi idea kepada Dr. Hazim, kalau susah jual buku, juallah buku dengan kopi kuat, insya-Allah. Ataupun siapa beli kopi dapat buku. Jadi seterusnya ialah kegemaran beliau ialah melancong dan bermedia sosial. Memang pun tak payah sebut, kalau tuan-tuan dan puan rakan kepada Dr. Jamil punya dalam Facebook, saya penat juga menengok dia, kejap di Kazakhstan lah, kejap di China lah, kejap dia melancong menghabiskan duit. Dr. Hazim mencari wang, Dr. Jamil menghabiskan wang. Saya rasa satu kombinasi yang baik. Jadi pengalaman paling menyeronokkan bagi beliau ialah menjadi blue eye boy kepada pengarah. Pengarah yang mana Dr. Jamil? Semua pengarah ke? Ya ke? Saya nampak ada yang red eye juga kadang-kadang. Ada Okeylah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya hendak menjemput ahli panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Hazim Mokhtar, untuk memperkatakan tentang kemahiran insaniah ini dari sudut, kalau boleh menjawab persoalan-persoalan berikut, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran insaniah itu sendiri, mungkin memberikan definisinya. Okey. Kemudian asal usul bila mula-mula diberikan kemahiran ini, diberikan perhatian, penekanan, ataupun bila ianya mula popular. Kemudian kerana saya ingat saya lah, sewaktu saya di sekolah tak ada cerita ni semua sangat, kemahiran insaniah ni semua. Bila saya pergi ke matrik, baru pelajar-pelajar matrik sekarang didedahkan kepada ini, dan ada satu subjek khas pula untuk mengajar benda itu. Jadi waktu saya lah tak ada semua itu. Negara-negara, kemudian kalau boleh kita nak tahu juga negara-negara mana yang telah ataupun sedang mengamalkan pentaksiran kemahiran insaniah ini ataupun memberikan penekanan kepada kemahiran insaniah ini, dan apakah kejayaan-kejayaan negara itu dalam membuat dalam mengenengahkan perkara ini. Kemudian apakah kalau boleh antara kemahiran-kemahiran insaniah yang dimaksudkan, dan apakah rasionalnya, pentingnya mentaksir kemahiran ini. Seterusnya, jika ada, perkatakan juga tentang kaedah-kaedah ataupun metodologi dalam mentaksir kemahiran itu. Dan yang terakhir, untuk round pertama ini, hala tuju pendidikan negara dalam kemahiran insaniah ini. Adakah negara sendiri memandang ini sebagai sesuatu yang perlu diberikan penekanan? Jadi format kita ialah 30 minit akan diberikan kepada setiap ahli panel, kemudian 30 minit untuk sesi soal jawab di akhir kedua-duanya nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan, saya menjemput Dr. Muhammad Hazim bin Mokhtar untuk memulakan perbualan kita tentang kemahiran insaniah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih yang berusaha, pengarah, timbalan-timbalan, ketua-ketua sektor, ketua-ketua unit, serta rakan-rakan yang lain lah, alumni lembaga. Dah lama dah tak bercakap depan orang ni, jadi kata nak menyegarkan kembali ingatan lama tu. Yalah. Dan kemudian tadi apa yang diperkatakan oleh Izhari itu yang maklumat diminta daripada saya. Cuma dalam tempoh perkhidmatan saya di lembaga tu 24 tahun tu ada break lah 4 tahun buat PhD dan setahun setengah buat master. Jadi kalau campur semua jadi 29 tahun jugalah kalau masih di bawah lembaga. Sebab masa saya buat PhD dengan master di bawah lembaga peperiksaan. Baiklah, pada hadirin semua soalan yang dikemukakan, apa yang diminta saya cakap, apa dia kemahiran insaniah ini Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ini isu ni bukan isu baru Kemahiran insaniah ni dah wujud sejak adanya manusia. Adanya tamadun, ada dah. Dan kalau kita tengok, bila kita baca sebenarnya ialah soft skill. Soft skill lawannya hard skill. Selama ni kita diberi dalam pendidikan tu hanya menekan kepada hard skill. Tetapi bahagian yang penting itu dalam pendidikan selalu ditinggalkan, iaitu soft skill, kemahiran insaniah. Bila kita sebut insaniah, insan, apabila kita mendidik, kita nak mendidik seseorang manusia itu jadi manusia. Itu tujuan pendidikan. Dan selalunya itu yang kita terabai dalam sistem pendidikan kita.
kita lebih menekankan kepada peperiksaan macam yang disebutkan tadi. Pengerusi PIBG menangis, ibu bapa menangis sebab tak dapat 6A UPSR. This not the end of the world. UPSR bukan penghujung dunia. Jadi kerana tumpuan terlalu kepada exam, yang insaniah ni hilang begitu sahaja. Ada cikgu relief masuk, buat exam, semua exam. Akhirnya apa yang dihasratkan oleh pendidikan untuk menjadikan manusia itu seorang manusia yang berjaya dunia dan akhirat tidak tercapai. Jadi tiap-tiap bangsa, tiap-tiap kaum, tiap-tiap agama ada perbezaannya, dan tiap-tiap tahap pembangunan manusia saja ada perbezaannya. Kalau kita ingat dulu masa kita kecil-kecil, masa saya di sekolah di kampung, tak ada telefon. Yang ada telefon hanya di balai polis. Kalau ada emergency apa, telegram balai polis, pukul 2 pagi polis datang kat rumah ketuk pintu. Masa tu nak pakai telefon pun kita tak tahu. Lepas tu ada pula public phone dekat kampung. Sekarang ni ada pula handphone. Handphone mula-mula pun besar. Lepas tu keluar pula yang dulu Nokia. Saya pakai Nokia yang lembaga kasih, jatuh tangga 2 tingkat, terbagai, tutup, boleh pakai balik. Itu dia orang kata kalau lontar anjing pun, anjing tengok telefon pun anjing lagi, takut kena lontar. Jadi itu perkembangan. Hari ini smartphone, dan masa hadapan kita tak tahu. Apa yang saya nak buat apa? Ini satu ciri kemahiran insaniah. Kita kena belajar sesuatu mengikut keadaannya. Walaupun masa dulu kita belajar, masa di sekolah tak ada handphone, tapi sekarang kita belajar handphone. Maknanya kita sudah memiliki satu kemahiran insaniah. Kita belajar satu kemahiran soft skill, bagaimana nak menggunakan telefon, bagaimana nak berhubung dengan telefon. Itu satu contoh yang mudah yang saya cuba nak sampaikan. Kemudian lagi satu, kasih sayang misalnya, tanggungjawab. Semalam saya on the way singgah dekat daerah Seremban. Petak OKU yang masuk Mercedes masuk. Bila keluar taklah tempang dah jalan tu. Smart aja dia jalan. 2-3 kereta masuk, keluar masuk OKU. Tak ada satu pun yang lambang OKU kat situ. Kan? Ini tanggungjawab. Itu antara kemahiran yang perlu ada pada kita dari segi insaniah itu kemahiran, tapi saya tak tahu macam mana. Ini yang ingin nanti saya akan tekankan. Kenapa kita gagal? Kita ajar anak-anak kita daripada kecil, daripada tadika dah ajar. Masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, semua ada. Universiti kita semua universiti ada subjek kemahiran insaniah. Tapi bila dia jalan dekat highway, makan buah, kulit rambutan keluar tingkap, kulit manggis keluar tingkap, sepanjang highway. Kan? Biasa tengok tak? Saya biasa tengok macam tu. Saya selalu cakap dengan rumah saya, dengan anak saya. Kalau satu kereta beli 1 kilo rambutan, buang 1 kilo punya kulit rambutan dekat atas jalan, kalau 100 buah kereta buat macam tu, ada 100 kilo kulit rambutan atas jalan. Itu kemahiran yang tak ada pada kita, yang diajar tapi tak masuk dalam diri kita. Jadi dalam kita mendepani ini nanti, apa yang penting ialah bukan, sebab saya kata bukan perkara baru. Kita kena regenerate balik, kita kena balik mudakan semula yang ini dalam sistem kita. Sebab selama ni kita terlalu rigid dengan exam, satu. Kurikulum kita terlalu juga rigid. Malam tadi dah sebutkan, ada kurikulum, ada huraian dia pula. Ada buku teks pula. Huraian tu pula, kalau KBSR dulu,
tebal ni lekas huraiannya. Tiap-tiap period yang nak diajar tu ditunjukkan pula cara nak mengajar, apa bahan bantu mengajar, apa is something yang diikat, cikgu diikat tak jadi kreatif. Sebab tu benda-benda ni tak menjadilah kita lihat macam tu ya. Jadi sepatutnya seperti katakan semalam, apabila kita merangka kurikulum seharusnya is saja kerangka. Guru isi mana-mana tempat kurikulum tu berdasarkan situasi di mana dia berada, berdasarkan pada masa dia berada. Ya. Jadi kita tak perlu rigid. Kat New Zealand masa saya pergi tahun berapa ya dengan Datuk Karsyad saya pergi dulu. Datuk Karsyad. Dia punya kurikulum daripada darjah 1 sampai tahun 12, 200 muka surat je. Satu buku saja daripada darjah 1 sampai tahun 12 sebelum masuk universiti. Dia hanya tenaraikan dia punya kerangka apa yang diapakan, dan guru akan berusaha mencari untuk mengisi, mengikut kesesuaian di mana dia berada masa itu, tempat dia berada, teknologi dan ada. Ya, baiklah tuan-tuan dan puan, itu sebagai pengenalannya. Jadi sekarang ni saya katakan tadi, daripada zaman telefon kerana pula dah pergi kepada zaman web, internet. Kita belajar. Dan kita nak kata mahir tak mahir, tapi saya rasa kebanyakan kita dah tahu apa dia web kan? Apa dia internet. Ya. Tapi kalau kita tengok standard prestasi katanya lah, kita dapat band berapa dalam kemahiran kita berinteraksi menggunakan internet. Tahu dan boleh buat, tahu boleh buat dengan baik, dengan cemerlang, dengan misali, yang mana satu? Bagi saya rasa kemahiran saya band 3 yang paling tinggi. Itu pun banyak yang lain tak ada. Yang tahu pun Facebook, Twitter, Instagram, blog. Itu je yang tahu. Padahal terlalu banyak. Pasal itu sekarang ni, kemahiran insaniah perlu kita tekankan sebab pada masa sekarang, masa hadapan, dunia sudah menjadi kecil, ya, konsep jarak dah tak ada lagi sekarang ni. So, terlalu banyak ilmu masuk dalam menerusi internet. So, kita nakkan anak-anak kita, orang kita masa hadapan berupaya ya memproses maklumat-maklumat ni untuk tujuan kebaikan, bukan tujuan keburukan. Itu antara ya matlamat kenapa kemahiran insaniah ini penting. Kita mahukan sesuatu yang baik. Terlalu banyak, dan dunia pekerjaan kan memerlukan begitu, orang yang berani mencipta, berani mencuba, berani gagal. Sebab tanpa kegagalan tidak akan berjaya. Ya. Jadi apa sebenarnya kemahiran insaniah? Saya katakan ini soft skill. Kita kata tahu soft skill lawannya hard skill. Ianya sebenarnya merangkumi aspek kemahiran generik semua orang ada. Generik. Melibatkan elemen kognitif. Memang kognitif dia pun ada ilmunya. Bagi kemahiran yang bukan akademik. Kita ada ilmu tapi kita tak praktis macam saya katakan tadi. Kerana bila kita ada ilmu, kita tak belajar untuk memperfectkannya. Kita ada ilmu sembahyang, tapi perfect tak sembahyang kita. Itu aspek ukhrawi, ada aspek duniawi. Ya, dua-duanya kita kena bangkitkan. Kalau di Barat mereka pentingkan hanya aspek duniawi, aspek ukhrawi ini tak banyak, hanya tentang moral dan sebagainya. Tapi kalau dalam Islam kita, ibadah sebahagian daripadanya. Kalau pergi masjid misalnya, tengok orang masuk masjid, masbuk, ada tak dia buat berdiri betul sebelum angkat takbir tu? Banyak kita tengok video, dia masuk aja Allahu, sambil berjalan pun Allahu Akbar. Kita ada ilmu, kita tahu, tapi kita tak praktik, kita tak serap. Jadi ini masalah kita nanti masa hadapan. Bila kita nak anak murid kita tahu semua tu, kemahiran insaniah ni, ya, kita tak nak dia hanya tahu. Kita nak dia sampai band 6, misali patutnya. Ya. Kalau ikut standard prestasi lah.
Ya. Jadi itu dia. Jadi amat penting sebab dunia kita berubah. Dunia kita berubah, ya. Dulu very simple, life simple, communication simple. Kita berhubung satu kampung. Sekarang ni kalau dulu saya di kampung saya 7 batu aja dari Seremban. Tak jauh Tapi kalau nak pergi Seremban dari kampung saya 1 hari jalan-jalan 7 batu tu. Pagi tunggu bas tepi jalan. 2 jam, 3 jam baru datang bas. Sampai kat Seremban tinggal 2-3 jam. Nak balik kan kena tunggu 2-3 jam lagi tunggu bas. Masa tu tak terbayang hari ni ada kereta api tak ada driver. Tak terbayang masa tu. Ada kereta api tak ada driver. Macam mana boleh buat? Tapi hari ni MRT, LRT semua tak ada driver. Itu baik-baik jalan. Kalau naik daripada KLCC nak pergi ke KL Central, kalau tengah-tengah malam kena baik-baik sikit. Sebab dia lalu bawah kubur Jalan Nampang. Kalau awal-awal dulu orang kata jumpa P. Ramlee lah, jumpa apalah dalam LRT. Jadi itu kemajuan yang dulu kita tak tergambar, sekarang ni ianya berlaku. Jadi dapat tak kita nanti dalam kita punya pendidikan Istaniah ini membuatkan anak-anak kita yang akan menjadi orang masa hadapan menghayati, mengamalkan segala kemahiran-kemahiran ini. Banyak, ya. Kalau nak dikatakan, nak disenaraikan banyak, tuan-tuan dan perempuan, ya. Kalau negara kita lah, apa yang saya tengok, ya. Apa sebenarnya yang kita hasratkan dalam pendidikan kita, menggunakan pemikiran kritik, pemikiran haras tinggi, HOTS tu. Bila ada HOTS ada LOTS, lower pula, ya. Antaranya tadi Zahri kan tanya, ya, apa tujuan kita, ya. Antaranya kita nakkan apa? Anak murid kita ini berupaya membuat hubung kait. Kalau tuan-tuan baca, ini hanya revision ya. Kalau tak apa. Kemudian yang kedua, bijak menyoal. Bijak menyoal. Kemudian yakin berkomunikasi. Sebab masa sekarang ni pun dah kita kadang-kadang dah tak tahan lah all the maklumat yang masuk kepada kita. Tak tahan lah. Ya. Konsep-konsep lama dah ganti dengan yang baru dah. Jarak sekarang ni tak adalah pakai batu kilometer. Orang tanya, berapa jauh London daripada Kuala Lumpur? 13 jam aja flight. Tak ada dah berapa puluh ribu kilometer, tak ada dah. Ya? 13 jam flight je. Ya Kahar kan? Kahar kalau pergi London dia balik kampung. Kampung Den tu, Camden. Ya, jadi itu ya. Jadi kena berani berdoa, berani berkomunikasi, dahagakan ilmu. Ini satu lagi, dahagakan ilmu yang mungkin kita rasa nak tanamkan macam mana ya, sebab kita ni selalunya puas dengan apa yang ada dengan kita, itu je. Saya dah rasa dah dapat PhD, saya kata okey dah tu. Malas nak buat apa-apa dah. Duduk je lah rest. Tapi kalau orang putih, dia pergi belajar balik. Dapat satu degree, dia nak lagi degree lain. Dia nak degree lain. Kalau pergi ada kedai buku, penuh orang. Hari tu dekat masjid saya buat carnival, ada beberapa gerai buku, kosong aja. Tak ada orang pergi. Orang pergi kedai makan dengan kedai baju. Gerai makan, gerai baju penuh. Tapi gerai buku kosong. Ya, apa lagi yang kita nak? Mengambil risiko, berani mengambil risiko. Itu yang kita nak anak murid kita. Kita punya negara sekarang, arah yang kita nak. Ya. Apa lagi? Ingin tahu. Ini antara matlamat yang hendak dicapai apabila kita menanamkan kepada anak-anak kita kemahiran insaniah ini, supaya mereka berani dalam dunia mereka. Tapi saya rasa kita ni manusia hebat, yang semua dalam dewan ni hebat, ya.
Sebab masa kecil kita, kalau ikut apa, saya tak ingat apa ya, kita harus mendidik anak kita supaya ia boleh hidup pada zamannya. Tapi kita dulu tidak kan? Saya katakan tadi, masa dulu telefon pun tak ada. Tapi zaman kita sekarang kita dah pandai dah pakai handphone. Dah pandai WhatsApp, dah pandai itu ini semua. Jadi hebat kita. Sebab kita pandai buat tu tanpa kita dibekalkan masa kita sekolah dahulu dengan ilmu ini. Tapi kalau boleh kita tak nak macam tu. Sekarang ni dalam dasar pendidikan kita, kita mahukan manusia-manusia yang betul-betul manusia. Sebab ramai sekarang ni manusia jadi bukan manusia. Bukan lembaga juga, Datin. Lembaga tu lama dah tu. Menjadi manusia, tengoklah macam mana anak dibuang dekat dalam longkang, kat tempat sampah, anak-anak didera dalam bilik, pekerja didera, bibi tak kasih makan, disuruh makan tai apa semua. Just manusia ke yang macam tu? Kadang-kadang yang buat tu pakai tudung, tapi betul ke dia tu dah dapat apa yang kita nak? Maaf yang pakai tudung, bukan saya maksudkan yang pakai tudung tu apa tapi benda tu terjadi macam tu sekarang. Apa yang silapnya di sini? Adakah itu saya katakan tadi kerana kita terlalu menekankan satu sahaja aspek pendidikan, iaitu exam. Seolah-olah exam itu menentu hidup mati dia. Padahal ramai orang yang berjaya dalam dunia ini fail, diploma pun tak ada. But they have that. So kemahiran insaniah ni yang perlu kita tekankan supaya kita dapat manusia itu betul-betul jadi manusia, bukanlah jadi yang bukan manusia. Nak kata binatang pun tak juga, sebab binatang pun sayang anak tau. Binatang pun sayang rakan, ada yang rakan dia mati pun ditunggu. Binatang pun ada macam tu. So saya tak tahu nak kategorikan apa kalau yang macam tu, bukan manusia. Jadi ini yang kita nak bila kita nakkan tekankan kemahiran insaniah ni, kita nakkan dia tu betul-betul menjadi yang terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat. Kita nakkan mereka yang berani menjana idea. Masa depan kita tak boleh dah duduk saja. Kita mesti sentiasa berfikir. Dia mesti fleksibel. Maknanya dunia dulu lain. Dunia dulu kampung kita sahaja, mukim kita sahaja. Dunia sekarang ini global village. Macam mana kita berinteraksi dengan orang lain yang kita tak pernah jumpa? Sekarang ni kita boleh berkawan dengan siapa sahaja dalam dunia tanpa kita kenal pun siapa dia. Macam mana kita nak membawa diri kita? Yang baik ke yang tak baik? Itu yang kita nak. Kita nakkan semuanya ni anak-anak kita, orang rakyat kita masa depan tahu membezakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Tidak berputus asa, mendengar dan membuat refleksi, berkemahiran kritis, macam-macam lagi. Ini hasrat pendidikan kita. Jadi sebenarnya kemahiran insaniah ini bermula lama dah. Saya katakan tadi, sejak adanya manusia dan peradaban, tapi dari segi akademik lah apabila kita berbincangkan tentang abad ke-21, kita dah masuk dah sekarang ni abad 21 Dianya bermula dalam hujung-hujung abad ke-20. Dalam 80-an sudah ada gerakan ini apabila letusan idea, letusan ilmu daripada internet. Mereka mula memikirkannya dan ianya menjadi begitu berkembang lah apabila bila tahun yang kita gunakan tu, kita punya framework yang kita gunakan untuk apa tu, kemahiran 21 tu apa nama dia, lupa lah saya nama dia. Dia ni pakar pendidikan. Dia tahun 2000
awal-awal abad 21 lah, dia membuat framework tu yang kita gunakan sebagai asas sekarang ni kita untuk pendidikan abad 21. Ya, saya rasa semua tahu kan yang dia punya gambar yang bulat, kemudian ada apanya tu? Yes, K21. Punya grup tu. Grup tu yang membuat tu, dan sekarang ni benda tu tersebar. Dah US, England, New Zealand, Australia, kita, Indonesia, banyak negara sudah mula sekarang beralih kepada itu, ya. Jadi dia banyak contoh apa ni, tapi secara di negara kita juga, ya, saya katakan tadi, sebenarnya penekanan kepada kemahiran insaniah ni sudah bermula sejak KBSR lagi sebenarnya. Ya. Bila KBSR kita buat tahun 82 KBSR, ya. Dalam tu dah sebut dah kita nakkan student centered learning, mengurangkan peperiksaan, kelas tak boleh lebih 25 orang, kaedah mengajar berkumpulan, ada dalam KBSR tahun 82. Ya. Kemudian datang lagi lain pula, masuk sekolah besari, benda yang sama juga, tapi diubah nama, tambah dengan teknologi. Sekolah besari penggunaan komputer sebagai enabler. Masa tu Dr. Qadari is orang penting dia. Sekolah selalu tanya, kalau tak ada komputer boleh tak jadi sekolah besari? Selalunya orang bertanya macam tu, dan kita jawab komputer is an enabler. Tak ada komputer pun boleh jadi besari. Ya? Jadi masa tu pun dah ada dah kemahiran insaniah di taman. Kemudian kita maju setapak demi setapak sampailah sekarang ni abad ke-21. Benda yang sama juga yang cuba kita tekankan balik, tapi dalam dimensi yang berbeza, kerana teknologi sekarang, manusia sekarang, komuniti sekarang sudah berubah. So kita kemahiran insaniah ini mesti kita sesuaikan dengan environment semasa. Ya. Jadi itu dia, ya. Maknanya katakan tadi, kita boleh berkomunikasi dengan siapa saja pada bila-bila masa saja, tak ada lagi dah konsep jarak dan sebagainya. Ya, bola main dekat di London, kita pun sama tengok kat Kuala Lumpur, bola yang sama, game yang sama, masa yang sama, tak ada beza dah. Sebab teknologi. Jadi kita harus fikirkanlah, ya. Sebab saya katakan tadi, saya beri contoh-contoh yang tadi, ya. Kita ajar sejak 82 dah ada dah dalam sistem pendidikan kita. Cuma KBSR gagal sebab apa? Walaupun it is a good program, KBSR gagal sebab satu, student exam centered. Selagi exam tak berubah, apa program pun sebaik mana pun tak akan berubah. Ya. Itu antaranya, ya, kenapa KBSR gagal. Kemudian kita gagal untuk nak mencapai matlamat KBSR 25 orang satu kelas. Beban guru kurangkan. Kita gagal yang itu. Jadi gagal KBSR. Dan sekarang kita masuk ke abad 21, kita nak cuba membuatnya. Jadi kepada pemikir-pemikir, perancang-perancang masa depan, dia bukan masalah apa ni yang kita perlu ajar, tetapi apa salahnya lah bagaimana kita nak menanamkan kemahiran insaniah ini ke dalam diri anak-anak kita supaya mereka boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian, dalam dunia pekerjaan, dalam perhubungan dengan orang lain, dan dalam macam-macam bidang lagi. Ya. Jadi itu yang kita harus pikirkan, ya. Jadi sebab kata jangan bila kita sebut insaniah ni janganlah apa, ya. Kita takut-takut sangatlah, ya. Di sekolah bila kita mengajar, pentaksiran seiring dengan pengajaran dan pembelajaran. It's part of pengajaran dan pembelajaran. Tapi dulu
Bila kita tekankan exam, yang lain tinggal, itu yang menyebabkan kita gagal. Sekarang kita nak buat pula pentaksiran. Pentaksiran is the term, pentaksiran itu sendiri baru sahaja orang Malaysia pakai. The first time pentaksiran digunakan oleh Dato' Yaakob masa kita buat conference ya, Dr. Kot ya, pentaksiran pendidikan kebangsaan di Kuala Lumpur. The first time istilah pentaksiran digunakan dalam Kementerian Pendidikan. Sebelum tu semua peperiksaan penilaian. Kemudian kita lahir dengan SPPK yang Dr. Kot sebut. SPPK bukan lahir tiba-tiba. SPPK lahir hasil daripada 4 international conference di Kuala Lumpur. Tu sifu dia, kepalanya tu dah depan masih ada lagi. Kalau tak percaya, tanya dia. Ya, Dr. Kodori itu yang menjadi kepala lahirnya SPPK, 4 persidangan antarabangsa. Kita panggil all pakar luar-luar untuk menghasilkan profesor-profesor, tokoh-tokoh pengetahuan, pensyarah universiti kita kumpulkan 4 kali di Kuala Lumpur. Akhirnya SPPK. Bila SPPK kita nak melihat kita nakkan anak-anak kita ni, tujuan ni sama juga, nak jadikan mereka akan lahir sebagai manusia yang terbaik dunia dan akhirat. Sebab tu kita cuba kurangkan peperiksaan pusat dalam SPPK. Tapi akhirnya pula SPPK dipisahkan jadi PBS. Dipisahkan peperiksaan pusat daripada PBS. Walaupun nampaknya okey, tapi sebenarnya dia punya framework, konsep SPPK itu dah habis hilang bila dipisahkan PBS daripada peperiksaan pusat. Sebab dalam pentaksiran insaniah ini kita kena seimbangkan kedua-duanya. Ya. Jadi dengan pentaksiran kita akan dapat melihat aspek-aspek yang tidak dapat kita uji periksa melalui paper and pencil. Orang takut, saya pergi ke sekolah. Bila saya sebut, apabila kaedah alternatif observation is one of the most the most strong tool dalam pentaksiran. Dia tak percaya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu macam mana nak buat pemerhatian. Guru-guru tak nak. Guru besar tak nak buat. Pengetua tak nak buat. Sebab dia kata orang jabatan nakkan angka. Orang jabatan nakkan angka. Bila kita pentaksiran, kita tak ada angka. Kita tak ada grade. Ini yang harus kita ubah ya. Sekiranya kita berjaya mengubah ini, kita haraplah sekiranya PBS berjaya, pelaksanaannya. Sekarang ni saya tak berjaya sebab masih lagi tu kongkongan exam tu kuat lagi. Okey, itu dia ya. Maknanya kita harus macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat supaya anak-anak kita, orang kita ni jadi manusia terbaik macam tu. Ada, itu pun lagi satu ya, yang saya ungkapan ni yang saya lupa siapa cakap. Dia kata dia temui Islam di barat, dia tak temui Islam dalam kalangan orang Islam. Bila kita tengok tu, kenapa? Saya kasih contoh satu aja, ataupun adalah saya masa belajar buat master di US, ya, di satu bandar kecil lah, University Town, Kent State. Rumah tak berkunci, rumah tak ada grill. Pergi supermarket, kereta tak berkunci. Tapi tak ada pula orang yang pecah rumah, tak ada orang yang nak pecah kereta. Cuba buat kat sini. Tak kunci rumah, kejap aja. Satu contoh. Kat England begitu juga. 4 tahun saya buat di Manchester. Manchester is well known for antara banyak penjenayah. Tak ada, rumah dia tak berpagar. Banyak yang keluar rumah tak berkunci. Curi kereta banyak. Curi kereta banyak.
Kalau ke Manchester tu, kalau masa sama dia kata dia nama dia Joyride. Budak-budak ni umur 14-15 tahun dia akan curi kereta, dia bawa kereta tu, dia dah langgar apa saja yang dia nampak depan tu, sampai dah remak, dah tak boleh pakai lagi lah kereta tu, dia bakar. Itu kat Manchester masa sama. Tak tahu lah sekarang ada ke tak ada lagi. Itu 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Tapi itu aspek yang tak baik lah. Tapi aspek baiknya betul, dia percaya kita. Trust antara ciri-ciri kemahiran insaniah. Trust tu. Saya baca, kalau mungkin ada yang baca kisah seorang pengembara kita yang naik basikal keliling dunia. Dia pergi ke Finland ke mana ke Sweden ke. Dia nak pergi satu tempat, dia tak tahu nak duduk mana. So dia dapat kontak dengan seorang perempuan di situ. Dia kata dia nak tompang bermalam kat rumah. What happened? Perempuan tu tinggalkan rumah tu, tak berkunci, suruh orang tu datang, masuk rumah dia, duduk beberapa hari pun, dia pergi duduk tompang rumah kawan dia. Apa yang saya nak beritakan ialah, kenapa dekat sana ada nilai macam ni, kat kita tak ada. Kita ni, kalau kita fikir, kita ni orang Islam, kita ni orang Timur, orang yang bersopan santun, lemah lembut, berbudi bahasa, kononnya. Berani kita tinggalkan rumah kita kepada orang yang kita tak kenal. Trust. Berhubung dengan internet, tak jumpa muka. Ini semua. Jadi kemahiran insaniah ini terlalu banyak. Kalau nak senaraikan, ya Allah banyaknya. Betul. So kita sebut sikit-sikit sebagai contoh. Dan yang paling penting saya katakan tadi ialah dalam pendidikan, bagaimana kemahiran insaniah ini kita boleh tanamkan ke dalam diri anak-anak kita supaya kita mengamalkannya. Janganlah pergi parking dekat tempat OKU, janganlah buang sampah daripada kereta, kulit hutan, apa semua, all that thing. It's a simple thing, tapi kita tak buat. Padahal itu kesedaran, tanggungjawab terhadap sekitar, kemahiran insaniah. Contohnya banyak lagi yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apalah, saya berhenti di sini dulu sebab moderator pun dah bagi warning kat saya. Jadi saya beri peluang lah kepada Dr. Jamil. Dr. Jamil dia sophisticated sikit. Dia pakai PowerPoint. Jadi saya kurang sikit itulah. Saya punya pen mungkin turun jadi 2 lah. Good. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Muhammad Hazim bin Mokhtar. Hebat. Saya tak sangka, saya dulu mantan ataupun dia mantan ketua saya, ketua sektor lah. Saya di sektor yang sama. Tapi ini kali pertama saya mendengar beliau bercakap seolah-olah macam seorang guru di depan saya. Dan selama ni tak ada pula nampak yang empat tu. Dia nampak macam Dr. Hazim sendiri telah menyorokkan kemahiran insaniah Dr. Hazim kepada saya. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dalam masa 30 minit kita dipahamkan bahawa kemahiran insaniah adalah satu kemahiran yang mungkin diabaikan oleh setengah negara atau setengah pihak. Okay, kemudian juga saya dipahamkan tadi, kita dipahamkan juga ialah kemahiran insaniah adalah satu kemahiran yang dia tidak statik, dia dinamik dan mengikut peredaran zaman, mengikut keperluan era-era tertentu. Jadi mungkin apa yang tidak penting ataupun tidak wujud satu ketika dulu, sekarang menjadi satu yang almost necessity. We have to have. Kemudian mengupayakan pelajar-pelajar kita ni untuk mendapat ataupun mengamalkan kemahiran insaniah ini juga adalah satu cabaran kepada kita para pendidik agar mereka dapat dan sampai dipahamkan tadi ke peringkat misali. Saya tertarik dengan cerita yang ini, tapi kalau saya dipahamkan tadi, saya diingatkan yang Cik Izzy bukan panel, Cik Izzy moderator. Jadi apa-apa idea Cik Izzy simpan je lah. Tapi saya tak peduli, saya dah pegang mikrofon ni, saya nak cakap jugalah. Jadi saya nak share satu cerita, saya pendekkan kepada 1 minit saja. Arwah nenek saya ketika mesin ATM mula diperkenalkan 30-40 tahun dahulu lah, masa saya umur 6 tahun 7 tahun, dia tarik saya pergi ke bank. Ketika itu mesin ATM tak wujud,
baru nak mula dia pecahkan dinding tepi satu dulu Bank Bumi Putra. Jadi bila masuk-masuk je nenek saya beratur arwahnya sampai ke kaunter, perempuan tu kata, nak makcik-makcik, saya kat bawah, rendah lah kan, kaunter kan tinggi, saya kat bawah, saya tutup lah. Jadi makcik-makcik mulai minggu depan ataupun selepas ini makcik tak perlu lagi datang beratur bawa buku ni, makcik boleh keluarkan wang. Tu mesin dia pun tengok, arwahnya tengok, tak apa saya nak beratur. Dia jawab, tak apa, yang ni lebih cepat dan juga tak apa saya nak beratur. Okey. Dia pun bagi kad apa semua. Ni kad apa? Ni kad untuk pakai ke depan. Okey, dia pun, nenek saya arwahnya tak nak cakap banyak, simpan. Bila naik bas dulu-dulu, bas dah penuh baru boleh jalan. Jadi duduk tu dia tengoklah orang tu tengah ketuk-ketuk dinding tu dalam bas. Ni pesanan ni kepada saya. Mesin yang kau tengok tu, benda yang dia orang tengok tu bukan untuk nenek. Itu untuk kau. Zaman nenek, zaman dia, bila ada bank, arwah atuk dia tak mau bank tu. Dia nak letak bawah bantal. Saya tak nak bank. Zaman dia, so atuk dia beritahu kepada arwah tu, itu bank untuk kau, bukan untuk aku. Saya pula, itu ATM machine untuk kau, untuk saya lah, bukan untuk dia. Zaman saya kita kepada anak-anak kita apa agaknya, dan seterusnya. Jadi saya amat tertarik Jadi ini satu pendedahan kemahiran insaniah yang saya rasakan satu yang menarik, dan kita bawa pula kepada panel kita yang kedua yang kita harapkan dapat membicarakan dengan lebih dalam membawa kepada kemahiran insaniah di abad ke-21. Jadi maknanya apakah ianya ada hubung kait dengan kemahiran insaniah yang old school, iaitu yang lama lah, dan apakah sejarahnya yang menjadikan ianya satu konstruk ataupun kemahiran yang perlu diberikan perhatian di abad ini. Tadi disebut oleh Dr. Hazim, tidak guna orang itu terlalu hebat dalam pendidikan tapi dia tidak ada kemahiran insaniah. Itu yang kita end up having people throwing away babies and doing things yang ridiculously, yang tak masuk akal lah pada pandangan kita, pada pandangan masyarakat dan sebagainya. Jadi panel yang kedua ni, ahli panel kita yang kedua ni mungkin juga akan membicarakan tentang saya harap beliau akan membicarakan tentang apakah pembangunan kemahiran insaniah yang disebut oleh Dr. Hazim tadi itu, yang pertama itu perlu diformalkan pendidikannya, seolah-olah macam ada satu subjek pula untuk dia, ada satu waktu tertentu pula untuk dia di dalam sekolah dan sebagainya. Dan juga adakah ianya pula kemudian perlu dilaporkan pula secara formal. Saya harap beliau akan bercakap tentang perkara ini di samping perkara-perkara lain yang mungkin beliau akan sampaikan. Tapi tanpa melewatkan masa, saya menjemput Dr. Jamil bin Adimin untuk meneruskan wacana kita. Terima kasih. Waktu sekarang pukul 9.30 pagi. Saya harap saya diberi masa 30 minit seperti yang dijanjikan. Tapi sebenarnya 10 minit pun boleh, tak masalah. Walaupun slide presentation saya itu ada 56 slide. Ada satu lagi file yang tajuknya ialah inquiry based learning yang ada kaitan dengan 21st century learning juga. Ada dalam 50 slide begitu. Ini saja nak tunjuk je sebenarnya. Kalau nak mendalaminya kena panggil lagi lain kali. Okey. Okey, saya sebagai orang assessment, orang peperiksaan dulu, dengan peperiksaan, saya bertanggungjawab untuk menjawab dulu beberapa soalan easy dengan jawapan. Soalan tu soalan higher order thinking question atau HOT. Saya akan menjawabnya dengan LOT dulu. yang higher order thinking punya jawapannya sepanjang saya pembentangan saya nanti. Yang pertama sekali, apakah hubung kait antara 21st century learning ataupun assessment ataupun skill dengan kemahiran insaniah ataupun soft skill? Jawapan saya yang paling mudah sekali ialah soft skill ataupun kemahiran insaniah itu ialah kemahiran abad 21. Selesai jawapannya. Hubung kaitnya itulah 21st century learning is actually soft skill ataupun 21st century skill is actually soft skill. Jadi pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran untuk membangunkan
kemahiran insaniah. Itu. Sama juga dengan semasa saya di Ipoh rasanya, dalam ada 1,000 orang guru saya dipanggil untuk memberi buah pikiran tentang 21st century learning ataupun 21st century classroom. Dan apa hubungannya dengan KEBAT, high order thinking? Jawapan saya pun sama juga. Higher order thinking atau higher order learning is actually 21st century learning. Dan rujukannya ada, di situ ada. Kalau di siapa boleh lihat, ada, kalau kita boleh glance through nanti. KEBAT itu ialah 21st century learning. Satu lagi 21st century ialah inquiry based learning. Inquiry based learning juga ialah 21st century learning. So hubungannya sangat rapat. Begitu juga dengan assessment for learning dan assessment as learning itu juga sebenarnya ialah 21st century learning. Sebab dari segi sejarah dan dari segi rujukan, dari segi research dan sebagainya terbukti sedemikian. Kalau kita boleh lihat sini, what research tells us about ni, betul lah Dr. Qadri semalam kata saya ni orang Paul Black dan Dylan William. Keluar yang pertama Black dan William. Ini kajian Black dan William 1998 dilaporkan dalam buku laporan yang dipanggil Inside Black Box. Inside Black Box. Ada beberapa siri Inside Black Box, Working Inside Black Box, Beyond Black Box dan sebagainya. Ada 4 laporan misalnya. Laporan yang berdasarkan kepada kajian yang mendalam, walaupun dia meta analisis, dijalankan dalam masa lebih kurang 4, 5, 6 tahun begitu ya, dan disokong oleh pemuka-pemuka besar dalam assessment, terutama di England. Walaupun Black dan William ini di King's College University of London, tapi mereka mendapat sokongan yang sangat besar. Almost all the scholars in assessment, education assessment in England, seperti Karen Gate, Patricia Broadfoot, Torrance, masuk juga kami punya supervisor Profesor Tom Christie. Tom Christie, saya satu guru dengan Dr. Hazim. Tom Christie juga, Toby Lewis dan sebagainya, Hargrave dan sebagainya, semua menyokong apa yang dikatakan sebagai assessment itu ialah for learning. Bagi mereka assessment is for learning. There is no such thing of assessment of learning. Maknanya peperiksaan itu dia kata bukan. Begitu kuatnya sekali. Begitu kuatnya sekali assessment reform group ini mengatakan bahawa assessment must be for learning. Ini tahun 1998 nak masuk 2001. Sebelum itu dah ada gerakan ke arah itu. Maknanya apa yang besar ni, ada 6 dapatan kajian ini yang besar ni, juta ni dia punya kajian ini. Dia mengkaji 2,000 lebih kajian-kajian tentang assessment dan dikaji semula, dan ini dapatannya antaranya ialah comments have a strong impact on learning, stronger than comment plus grade or grade only. Dalam pembelajaran sekarang dengan kita banyak memberi markah, grade dan sebagainya kan, dan juga komen bagus, baik, excellent dan sebagainya. Bagi mereka impactnya sangat besar dalam kalau yang paling penting sekali bukannya komen tetapi feedback. Dia kata feedback itu hanya boleh dibuat dalam assessment for learning dalam Didik Darjah. Okay? Quality of feedback is crucial to learning. Kemudian setting process goal is more effective than setting product goals. Process goal, apa dia? Process goal ialah process is more important than product. Kita banyak menghasilkan produk saja kan. Peperiksaan kita ialah produk. Kita tidak melihat proses. Seperti yang Dr. Hazim sebutkan tadi, observation itu proses. Begitu juga dengan assessment. Conversation are efektif. Untuk semalam kita bercerita tentang empowerment. Empowerment
bagaimana kita mengharapkan guru untuk melaksanakan assessment dalam bilik darjah atau school based yang insaniah tadi itu, melainkan dengan conversation. Empowerment ada sebut oleh Dr. Izzy semalam, empowerment tak boleh berlaku tanpa enablement. Empowerment ini disebut oleh Ibrahim Bajunet semasa di Vietnam, saya bersama dengan beliau dalam satu conference ya, bersama dengan conference dalam bidang leadership and management. So enablement is very crucial. Bagaimana kita how can we empower teachers to go about assessment for learning atau school-based assessment if we don't enable them? Bagaimana nak buat enablement? Saya nak mencadangkan supaya engagement kita dengan guru, conversation kita dengan guru, dan kita perlu banyak. Di IAB saya berbincang dengan Dr. Naimah. Di IAB ada satu pusat yang bukan pusat pentaksiran. Why not kita hantar pegawai kita bertukar? Saya dulu bersyukur apabila dihantar ke IAB oleh Tan Sri Ghaffar. Banyak yang saya pelajari dan banyak yang saya dapat sumbang. Why not misalnya Dr. Rubiah yang baru dapat PhD pergi ke IAB mengajar mereka assessment. Begitu juga dengan misalnya kita boleh buat CPD tentang assessment kepada guru, mungkin boleh buat berdasarkan kepada dengan teknologi, kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk online learning sebagainya, ataupun enabler kan. Untuk enable mereka mesti ada enabler ya. Dan kita boleh juga gunakan Blue Ocean Strategy misalnya. Blue Ocean Strategy bolehlah macam seperti ini pun juga sebenarnya ialah satu cara untuk enable, sama-sama belajar. Pengalaman kita boleh kita kongsikan. Begitu juga dengan misalnya dalam surat penyelarasan tuan-tuan dan puan-puan, ambil sejam ke setengah jam ke, panggillah siapa-siapa pakar dari universiti untuk bercerita tentang perkara ini dengan guru-guru yang menjadi pemeriksa kita. Saya rasa itu conversation dengan mereka itu perlu diadakan untuk kemilangan insaniah dan kemilangan abad 21 di Jepun. Formative feedback is associated with more positive students for learning. Attitude for learning. Kemudian yang akhir sekali itu sangat penting ya, mastery orientation in assessment is more effective than performance orientation. Apa itu mastery orientation? Mastery orientation is about learning, atau dipanggil mastery learning. Dalam pentaksiran, learning and how students think itu lebih penting daripada performance mereka. Berapa A dia dapat? Berapa markah dia dapat? Nombor berapa dalam kelas? Itu ialah performance orientation. Performance orientation adalah dalam peperiksaan. Sedangkan mastery orientation adalah teaching learning. Jadi kita untuk membesarkan abad ke-21 punya learning, membesarkan kemahiran insaniah, kita mesti perbesarkan mastery orientation. Okey, ini ada banyak lagi. Okey, next. Yang ini tak apalah, assessment is the tail. Ini kita biasalah, Tan Sri Rapi pun ada sebut tail wax the curriculum dog dan sebagainya. Nah, tapi tails tak boleh, mesti tugas dia bukannya echo itu yang di kurikulumnya. Yang ini pun okay, next terus ya, saya rasa. Yang ini penting. Soalan yang kedua ini saya rasa apakah sejarahnya? Sejarahnya bagaimana abad ke-21 dan kebangkitan insaniah, sejarahnya dia bermula daripada awal dulu. Dia berubah daripada teori pembelajaran behavioris kepada konstruktivis dan kepada social structure, social culture. Yang ini behavioris ini assessment
assessing learning of what is taught. Berdasarkan kepada teori pembelajaran Skinner ataupun teori pelajaran operan, di mana teorinya ialah berdasarkan kepada kajian terhadap tikus, kucing, anjing dan sebagainya. Manusia itu dianggap sebagai tikus, kucing, anjing yang katanya boleh dilatih, boleh dididik mengikut acuan yang dikehendaki. Okey? Tetapi jadi untuk itu dia punya assessment ialah berbentuk performance under test condition. Prestasi mereka dalam ujian, dalam peperiksaan. Recall of facts. Test separate from learning. Ini semua sekali time limit dan sebagainya ya. Dan yang paling penting sekali correct and incorrect. Pelajar-pelajar dinilai berdasarkan kepada bila beri soalan jawab betul dapat markah, jawab salah tak ada markah. Itu behaviorist. Behaviorist ni awal tahun 19. Kan? Maknanya awal daripada abad ke-19 dan 20. Sepatutnya kita sudah masuk kepada abad yang ke-21, dah 16 tahun dah. Kita berada dalam abad ke-21, takkan masih itu lagi teori pembelajaran yang kita nak pakai. Teori pembelajaran berdasarkan kepada tikus, kucing dan anjing. Anak-anak ialah anak yang berfikir. Kalau kita lihat yang kedua, next. Constructivism ataupun cognitive constructivism ini, assessing learning as individual sense making. Seperti yang disebut oleh Dr. Qadri, making meaning. Penguasaan ilmu itu ialah bagaimana pelajar boleh memberi makna kepada sesuatu. Datangnya makna kepada sesuatu, maka datanglah ilmu. Okey? Kalau kita hanya memberi fakta saja, kita hanya memberi data saja. Kalau cikgu-cikgu tugasnya hanya memberi fakta, menghafal dan sebagainya, mereka adalah seperti mengajar kucing, tikus, anjing, gajah dan sebagainya, kuda dan sebagainya. Di mana untuk jadi anjing pengesan dadah, ini latihan dia, ini kurikulum dia, ini ujiannya. Untuk menjadi anjing pengesan, anjing guide dog, ini je. Begitu juga dengan behaviorism tadi, dia langsung tidak memikirkan tentang fakulti otak yang ada pada manusia. Sesi ini saya rasa ialah saya pemikiran kan. Bagaimana manusia, anak-anak ialah manusia yang berfikir, ada otak. Ada satu benda yang bekerja di dalam otak, fakulti otak dia tu. Jadi berdasarkan pada Piaget, pun dah lama juga sebenarnya bagaimana Piaget mengkaji anak dia sendiri. Jadi individual sense making. Jadi dia punya assessmentnya ialah berbentuk focus on problem solving and understanding. 21st century learning pun kalau ada dalam apa nanti, dia is about problem solving. Kalau kita dalam abad ke-21 masih lagi nak menggunakan teori pembelajaran behaviorism yang dulu kita menggunakan belum taksonomi, siapa-siapa yang masih pada belum, pada saya kita ketinggalan. Kita bukan lagi berada pada abad ke-21 kecuali kalau berubah kepada Revised Bloom. Sebab Revised Bloom ialah 2001 dalam abad ke-21. Kalau nak gunakan belum, Revised Bloom. Tak pun carilah yang lain, Marzano ke sebagainya. Alright? Dia focus on problem solving and understanding, demonstration of ability to apply skills. Sebab dia constructivism. Dia apa yang berlaku dalam otak, bagaimana otak mengarahkan dia punya physical dan sebagainya untuk bertindak dan sebagainya. A test and examination may be extended. Ada juga test and examination tapi mestilah di extended. Dia bukan hanya menguji kognitif tetapi juga metakognitif misalnya. Okay? Time limits juga ada tapi taklah rigid behaviorist. Some limited
access to materials. Tapi yang tadi tak ada dan kalau kita lihat bagaimana sekarang assessmentnya dikaitkan dengan industrial training dan sebagainya. Kalau Cik Arsyad boleh bersetuju dengan saya. Rubrik exam and exemplar dia punya assessment. Bukan lagi kalau nak pergi kepada abad ke-21 dan juga insaniah, marking scheme no longer applicable. Sepatutnya rubrik dan juga assessment criteria. Assessmentnya bukan lagi norm reference, tetapi sepatutnya criterion reference. Tapi criterion reference pun mesti dipahami dengan betul. Criterion reference yang kriteria bukannya menetapkan markah sempadan. Yang dikatakan criterion reference ialah semasa kita membuat soalan, semasa kita memeriksa, berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Next. Yang ini ialah socio-cultural. Ini Vygotsky. Vygotsky ini orang Rusia yang tak berapa, sebab dia orang Rusia, orang Amerika dan England tak berapa suka dengan dia. Tapi kemudian diterima juga. Sebab kepentingan abad ke-21, di mana assessment alongside learning situated. Inilah yang lebih kepada insaniahnya. Ini yang lebih kepada insaniahnya. Importance of community, bagaimana kita libatkan community dan sebagainya. Dan seterusnya lah. Okay, next. Why we do need assessment of 21st century skills? Ini saya rasa boleh baca sebab saya ada 10 minit saja lagi, ada banyak lagi. Tetapi yang tadilah itu juga menjawab soalan Easy, mengapa kita perlu abad 21 tu, sebab amalan antaranya ialah amalan pentaksiran di peringkat sekolah dan juga di peringkat pusat pun kadang-kadang masih lagi berbentuk peperiksaan seperti yang disebut Dr. Khordis semalam. Saya tak perlu elaborate dengan lebih lagi lah. Tapi dia ada masalah-masalah yang tertentu. Macam Singapura tadi yang sebut apa ni? Banyak negara sebenarnya memang ke arah 21st century learning, ke arah yang lebih apa ni, kerana Singapura sendiri dia meletakkan education sebagai debit training dan V to the power of 3 SK. V itu values. Values tu berkaitan dengan insaniah lah kan. Dia membesarkan value kepada to the power of 3. Sebab we can effort to to fail in our education when we live out the values. Inculcating values dalam diri anak-anak sangat penting. Dia tak nak, Singapura tak nak jadi macam Korea yang menjadi negara yang sangat maju, betul, tetapi suicide case di kalangan pelajar 250 setahun. Suicide case di Korea sangat tinggi, negara yang tinggi. So dia tak nak Singapura jadi macam Korea, so diletakkan values tadi, nilai kemanusiaan sebagainya. Next. Ini dalam 21st century learning, kalau kita lihat tadi gerakan pentaksiran Assembly Reform Group di England tu, yang diketuai oleh Paul Black dan Dylan William, tetapi di Amerika dia tak begitu. Lebih lagi apabila Paul Black mendapat kerusi di Stanford University, di sana ada Rick Stigin dan Judy Utter, dua profesor daripada Oregon University. Mereka mengatakan bahawa kita tak boleh tinggalkan summative assessment. Jadi dalam 21st century learning, mesti juga ada summative. Ini saya rasa sesuai untuk kita di lembaga periksaan terutamanya. Apakah itu summative assessment of 21st century skill? The primary goal of summative assessment is to determine whether the learning that was intended to
intended actually occurred. Pembelajaran itu berlaku atau tidak. Bukan hanya untuk melaporkan kamu dapat berapa A. Jadi untuk melaporkan bahawa pembelajaran yang dimaksudkan, yang dihasratkan itu berlaku atau tidak, instrumennya mesti berubah. Cara pemeriksaannya mesti berubah. Pelaporannya juga mesti berubah. Thus, a successful summative assessment, summative measure of 21st century skills will produce data that is useful. The data must be useful, valid, reliable, and fair. Maknanya yang Izzy tanya tadi, insaniah itu perlu tak diformaliskan, perlu tak dilaporkan? Jawapannya di sini. Jawapannya di situ. Perlu diformalkan. Tapi dengan cara yang betul, bukan cara yang seperti pernah buat dulu apabila kita ada mata pelajaran nilai Mata pelajaran nilai untuk pelajar-pelajar bukan Islam. Moral. Pendidikan moral. Mungkin kita kena lihat balik. Betul tak itu? Dia memang perlu useful, valid, reliable, and fair, so that it can be used to inform curricular or policy decision. To inform orang yang membuat kurikulum, orang yang membuat polisi. Kita laporkan memang GPS, betul? Tapi setakat mana GPS itu boleh memberi laporan? Next. Ini karakteristik of 21st century skill, boleh baca sendiri saya. Fokus dan sebagainya. Valid ini kita dah Tapi yang last kali, be administered widely. Mengapa Finland tidak ada peperiksaan kebangsaan? Sebab Finland cuma ada 4 juta penduduk kan. Pada mereka not wide enough. Sebab tu mereka mengambil PISA. Widely administered. Tak apa, bagi mereka tak perlu ada peperiksaan kebangsaan sebab dia masuk di peringkat lebih besar. Dia bersaing di peringkat yang lebih besar dan dia lihat PISA boleh memberi data, information tentang untuk membuat decision making. Next. Yang ini formative assessment pula, ini yang sepatutnya yang agak panjang lah, tapi ada 5 minit saja lagi. Kalau nak lebih detail, panggil saya lagi. The primary goal of formative 21st century, saya bercerita tentang formative 21st century assessment tau. Bukan formative assessment yang biasa, easy ya. This is formative 21st century assessment. Apa dia? The goalnya to make student learning and understanding readily apparent. Sebab kita menganggap pelajar-pelajar kita sebagai manusia, bukan kucing, anjing, kuda dan gajah. Anak-anak kita ialah anak manusia, anak orang yang berfikir, yang berbelajar. So ada otak dan juga perasaan dan juga emosi sebagainya. Jadi betul tak bila kita mengajar ni kita nampak dia punya Dr. Kodri selalu menggunakan kehadiran konstruk dalam diri anak-anak itu. So assessment sebenarnya kalau lihat dia punya definition of assessment is a process of gathering information about students mastery or student penguasaan pelajar, and from the information we hope we can assist the student or help the student to improve their learning and help the teacher to improve their teaching. Dan seterusnya lah. Okay? Next. Yang ini dia punya karakteristik. Tadi dah ada karakteristik ini panjang lah saya rasa. Kalau nak cerita boleh kita cerita lain. Next, ada lagi tak? Next. How can state create necessary standard, develop sebagainya, ini pun kita boleh bincang macam lain. Terus yang ini benefit of formative assessment ada di situ. Next. 6 effective assessment strategies for 21st century learning. Rubrik, nampak
performance based assessment. Performance based ini assessment ini ialah bukan sahaja assessment berdasarkan paper pencil ataupun multiple choice, portfolio, student self assessment, peer assessment, student response system dan sebagainya. Next. Laju ni, tinggal 2 minit saja. What is assessment of 21st century skill? What is assessment of 21st century skill? Measure student mastery of lagi sekali diagnose pun begitu, measure the educational system effectiveness. Besar. Nanti educational systems effectiveness in teaching of 21st century skills. Boleh tak kita punya assessment kita memberi laporan kepada menteri tentang sejauh mana sistem pendidikan kita berkesan atau tidak? Permit students to demonstrate their proficiency dan sebagainya lah. Okay, next. Yang ini kalau boleh diambil lah, saya cuma bentangkan sahaja, domain-domain dan juga standards bila kita nak membangunkan 21st century skills with insaniah tadi. Itu je. Ada 4 tu ya. System thinking, creativity, social social identities dan juga collaboration. Kalau scroll tu semua ada. Gelas tu je. Robiah, tolong. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Semua ada situ ya. Sikit saja kalau system thinking ini. Sistem thinking ini yang kira yang terbarulah ya, Kita dulu mula dengan, ingat tak, saya tahu Dr. Nemah pun strategic planning oleh Kaplan. Bila ada scorecard, balance scorecard sebagainya, Kaplan kan. Belum sempat kita belajar Kaplan, strategic planning, dah timbul pula strategic thinking. Belum sempat kita belajar strategic thinking, dah keluar system thinking. Belum sempat kita belajar system thinking, dah ada pula design thinking. Yang terakhir inilah design thinking. Okay? Saya ada bentangkan kertas kerja di BPSS iaitu tentang design thinking. Singapura sangat terkenal design thinking. Tapi sistem thinking ini, kalau kita dapat belajar sistem thinking pun okey lah. Okey, teruskan apa itu sistem thinking, apa itu. Okey, habis masa. Just terus ya, nak habiskan. Okey. Ada di sini semua ya. Kalau nak boleh tengoklah. Okey, saya kira saya tutup rumuskan bahawa kita perlu pelajari teruslah perkara ini. Kita terus communicate, kita terus converse dengan guru-guru yang akan melaksanakan pentadbiran abad ke-21 dan juga kebenaran insaniah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Hebat kedua-dua panel kita pada pagi ini. Saya tadi teruja juga. Saya rasa macam ada pilihan raya kecil ke apa ni kat mana ni. Sebab cara dia bercakap tu macam ceramah politik. Dia tunjuk jari atas apa dia marahnya, saya pun tak tahu. Jadi tapi menunjukkan betapa bersemangatnya Dr. Jamil dalam menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Dan nampak pun di slide yang disediakan tu banyak memang nampak macam nak kena panggil dia lagi 16 kali tu. 16 kali cukup je Dr. Jamil. Jadi antara yang disebut oleh beliau ialah peri pentingnya 21st century learning ni dalam menjadi sebagai sebahagian daripada pembangunan yang dinamakan kemahiran insaniah kita itu tadi, dalam pembangunan pendidikan ataupun wholesomeness of our students itulah. Jadi dia juga tadi dia menyebut iaitu enabler tu is something yang kita perlukan, yang is a necessity again. It's not something yang kita anggap luxury. In order for us to make sure that the schools can do it, the schools can do this, we have to make sure that they are able to do this. Okay, itu penting. Kemudian saya tertarik juga dengan perkataan yang disebut tadi, fakulti pemikiran. Yang ini kena nanti kita minum kopi kuat bersama, kita bincang. Fakulti pemikiran, kencang perkataan ini. Fakulti pemikiran yang kita bukanlah selama saya belajar dulu,
kita memang dimomok-momokkan dengan tikus, anjing, Piaget dan sebagainya lah. Piaget tak ada anjing, ada Pavlov. Dan sebagainya. Tapi memang ketika itu tak ada pula saya nak bertanya pula. Mungkin kemahiran insaniah saya dalam bidang bertanya ketika itu belum diasah. Tak ada pula saya nak tanya prof saya ketika itu, kenapa kita perlu ikut anjing, kenapa ikut tikus dan sebagainya. Jadi behaviorism tu satu yang memang dipegang kuat ketika itu. Jadi yang terakhir sekali ialah dia juga bersetuju yang ianya perlu diformalkan. Kemahiran insaniah ini juga perlu diformalkan di sekolah. Ini yang saya khawatir ni. Ini yang isteri saya dan kawan-kawan saya di luar sana pesan, korang jangan forum, balik forum kami dapat macam-macam. Ini disebut oleh grup-grup saya ni, saya hantar je orang, aku kat PD ni sekarang ada forum lah wacana. Lepas tu korang wacana syok sendiri, balik sekolah kami dapat macam-macam. Ini pesanan dia lah. Tapi apa pun kita buka kepada perbincangan selama 30 minit. Tadi yang saya sebut tu semua tu adalah untuk tujuan tuan-puan, cetusan idea untuk bertanya jika ada soalan, dan saya harap ada sebab kalau tak ada saya tanya. Saya memang terkenal dengan bertanya. Jadi saya buka sekarang kepada open to the floor. Sesiapa yang nak bertanya, kalau boleh soalan-soalan yang hebat sikit lah, yang boleh mencabar minda mereka berdua ini. Silakan. Saya tak tahulah yang saya nak cakap ni pertanyaan ke atau kenyataan, tapi Jus mungkin nak berkongsi dan mendapatkan pendapat lah saya ingat. Macam yang seperti yang di panel kedua Dr. Jamil, Dr. J sebutkan tadi, kemahiran abad 21 itulah insaniah dan HOTS itu juga sebenarnya adalah kemahiran abad 21 lah sebenarnya. Dan apa yang saya faham dan apa yang banyak kita dengar dari macam-macam wacana, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran insaniah dan sebagainya ini ialah balik kepada bagaimana murid boleh kita kata menghubungkan ataupun bridging antara pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dengan apa yang berada di luar atau dalam kehidupan, dan bagaimana juga guru boleh membantu murid bridge ataupun menghubungkan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain sebenarnya untuk kehidupan. Tapi apa yang berlaku saya lihat itu mungkin salah satu kekelompongan dalam pendidikan kita, di mana bagaimana yang Dr. Kok sebut semalam, semua guru ataupun semua sekolah lebih kepada kemata pelajaranan. So dan sebagai contoh, saya sendiri pernah menginterview temuduga guru kita. Simple je, saya interview guru bahasa Arab lah. Saya tanya je, cuba bagi contoh bagaimana awak nak mengajar tentang buah-buahan dalam bahasa Arab pada murid sekolah rendah. Macam nak mengajar tentang buah-buahan, buah itu, buah ini pada murid sekolah rendah. So dia pun cerita, dia kata saya akan bawa video, saya akan tunjukkan gambar, saya akan buat PowerPoint, tunjuk gambar buah ini, nama dia dan sebagainya. Okay. Apa point dia ni? Okay, sorry. So saya nak cerita ialah maknanya guru kita contoh nak ajar pasal buah tadi, tapi apa yang dibawa ialah gambar, video dan sebagainya, which is yang tidak mengaitkan dengan kehidupan. So alangkah bagusnya sekiranya benda yang simple begitu nak ajar buah, bawalah buah yang betul, kan? Bawa buah yang betul supaya murid boleh tahu, boleh rasa, boleh bau dan sebagainya. Dan di situ adanya contoh dikaitkan adab makan dan sebagainya. Maksud saya ialah guru yang nak melaksanakan, yang nak ajar kemahiran insaniah dan sebagainya ini, adakah mereka diberi latihan sebegitu rupa? Maksudnya, tapi guru dia tidak dapat berfikir macam mana perkara yang simple itu mengaitkan dengan kehidupan. So, terima kasih. Sorry. Saya kena cut kerana saya dimaklumkan hanya 10 minit saja dan maksimumnya 15. Jadi Dr. Jamil pun insya-Allah jawapannya pun kalau panjang sangat kejap lagi saya cut. Okey. Pada saya barangkali lah jawapannya ialah
sistem pendidikan kita sama ada di maktab sebagainya ataupun IPG dia lebih kepada quick fit, nak cepat. Sepatutnya fix. Okey, quick fix. Okey. Sepatutnya bila mengajar mulakan dengan, kalau teorinya dah ada, Jerome Bruner kata mulakan dengan enactive followed by enactive, iconic, barulah abstract. Cikgu kita banyak mengajar abstract dulu. Yang seperti Ustazah Zack, bawa bahan maujuk lah, enactive tu bawa bahan maujuk lah, buah apa salahnya? Itu. Tapi kebanyakan guru kita dia nak cepat habiskan kurikulum, so pembelajaran tidak. Itu soalan dia tadi tu, di mana silapnya? Di mana silapnya? Sama-samalah kita. Kenapa guru kita begitu? Kita lah sama-sama, bukan apa kita sama silap barangkali. Sebab tu kata conversation is very important. Kalau ada Dr. Azim nak tambah kepada ni, tak ada Ada, okey. Terima kasih. Macam mana yang contoh yang diberi tadi dah tepat dah. Real world, bawa benda sebenar. Maknanya kalau kita dalam kelas nak membawa murid berbincang tentang secara critical thinking, higher order thinking ni, jangan bawa isu besar. Real world. Kalau misalnya di sekolah ada masalah ponting, bawa dia bincang masalah ponting tu. Kasih dia peluang bercakap, bertanya, kasih idea, kasih cadangan. Real world. Kalau dia berlaku di sekolah dan dia tahu, kita bincang bersama. Kalau misalnya di kampung dia ada banjir, okey, bawa dia, kumpulkan, bincang pasal banjir di kampung dia. Kenapa banjir, macam mana nak mengatasinya, macam-macam lagi. Jangan pergi isu besar-besar tau. Nak mulakan di kelas dengan isu setempat, lokal, tapi real. Dengan tu kita boleh memudahkan. Sebab kalau dia macam kalau di kampung dia tahu, di sekolah dia tahu, dia boleh gambarkan. Macam katakan dia. So real world tu penting apabila kita nak memberikan pengajaran berkesan lah kepada anak murid. Terima kasih. Terima kasih. Ada pandangan pertanyaan lain? Ya, silakan. Kemahiran insaniah ini sebenarnya target kita siapa? Tentulah murid kan, yang kita nak bangunkan insaniah itu. Tapi pendapat saya, kalau kita kemahiran ini sangat baik untuk kita perkenalkan di sekolah, tetapi sasarannya yang utama adalah guru. Sebab saya melihat dari aspek SPPK, bila setiap kali adanya peperiksaan, akan adalah kes-kes salah laku. Sedangkan sebelum itu saya tengok kes salah laku banyak melibatkan calon lah, menunjuk nota dan sebagainya. Tapi lately ini, kes salah laku telah pun melibatkan guru. Yang mana guru pula mengajar anak-anak yang kecil-kecil ini setakat tahun 6 untuk UPSR, meniru, memberi jawapan dan sebagainya. Jadi saya merasakan kemahiran insaniah memang telah ada dalam falsafah pendidikan kita yang melibatkan jasmani, rohani. Tetapi kenapa berlaku pendidik sendiri yang telah melanggar aspek rohaniah ini, dengan sedangkan mereka ini pendidik. Mereka pendidik. Banyak kes kalau nak dimaklumkan lately inilah. Jadi sehingga ada guru yang telah pun dikenakan tata tertib. Jadi saya merasakan kalau nak dilaksanakan kemahiran ini, kita bagi dulu penghayatan itu pada guru supaya guru dapat mendidik anak-anak kita menjadi insan yang kamil. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas soalan ataupun lontaran pandangan itu tadi. Jadi saya simpulkan, bagaimanakah kita hendak menanam, bercita-cita besar menanam kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar, sedangkan dalam kalangan guru sendiri yang menjadi pengajar kepada pelajar-pelajar kita itu sendiri berkemungkinan kemahiran insaniah mereka sedang dipersoalkan. Kita mulakan dengan Dr. Hazim dulu, 2 minit. Okey, terima kasih. Memang tadi saya katakan masalahnya itu macam mana kita nak menghayati. Guru
guru dulunya murid juga. Kan? Itu di situ ya. Guru ni murid. Murid sekarang kita ni mungkin akan jadi guru. Ya? Jadi saya timbulkan tadi, kenapa? Di mana silapnya? Itu saya dah timbulkan tadi. Sebab walaupun guru tapi dia dulu murid. Masa murid dulu macam mana? Macam mana kita nak menjadikan sebab tu sekarang kita memandang ke hadapan. Kita okeylah. Kalau guru tu sekarang ni sebab dia patutnya dia kesan daripada belakang dulu, dia dah berlepas. Kita memandang ke hadapan, kita nak memandang kepada abad 21. Murid sekarang ni akan jadi orang biasa, nanti akan jadi guru, akan jadi Perdana Menteri ke semuanya. Kan? So masa ni tindakan yang kita buat macam mana? Ya? Kalau guru tu hasil yang dah lepas. Sekarang ni guru budak sekarang ni akan jadi masa depan, kita memandang masa hadapan. Jadi itu yang katakan, bagaimana empowerment boleh dikaitkan untuk membuat kemenjadian pula yang akan jadi lepas ni nanti. Jadi kita harap, itu saya katakan, di masa hadapan kita akan dapat manusia yang betul-betul jadi manusia terbaik dunia akhirat. Itu challenge kita sekarang ni. Ya? Yang lepas-lepaslah, jangan dikenang. Ya? Kita pandang ke hadapan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Oleh kerana masa suntuk, kita benarkan satu lagi sebab Dr. Jamil kata tak apa, Dr. Azim dah rumus yang itu. So kita benarkan satu lagi soalan saya. Boleh tak saya nyatakan begini, sebenarnya kemahiran insaniah is not a soft skill. Sorry Dr. Azim, just for discussion. Soft skill and hard skill ialah yang diketengahkan oleh rakan-rakan sekular kita. Tapi kemahiran insaniah lawan dia bukan hard skill. Kemahiran insaniah lawan dia is kemahiran haiwaniah. Ya? Kemahiran insaniah ni lawan dia kemahiran haiwaniah. Bukan hard skill. Because soft skill kalau dimelayukan, kalau dijadikan kita punya takkanlah insaniah. Dan kalau kita tengok kemahiran insaniah, cakap dengan guru-guru tu bukan tambahan. Kemahiran insaniah adalah tanggungjawab kita. 10 kemenjadian itu ialah kemahiran insaniah. Kalau kita baca ialah mengembangkan potensi insan. So potensi insan tu is insaniah. So jangan ajarkan anak-anak kita dengan kemahiran haiwaniah. Banyak mengikut pandangan sekular yang hard skill, soft skill tu terpujuk dalam kemahiran-kemahiran haiwaniah. So marilah kita sama-sama astaghfirullah, kita sama-sama taubat bahawa pandangan kita terhadap kemahiran insaniah ialah bukan soft skill tetapi kemahiran yang perlu ditanamkan. Setelah mengikuti pendidikan holistik dan bersepadu di Malaysia berdasarkan falsafah, kemahiran insaniah yang perlu dibangunkan ialah satu, kemahiran menyeimbangkan dan mengharmoniskan iraj. Itu kemahiran insaniah yang perlu dibangunkan dalam diri murid. Kalau dia sendiri tak tahu iraj, tak tahu untuk menyeimbangkan, tak tahu untuk mengharmoniskan, dia tidak punya kemahiran insaniah itu. Kedua, kemahiran mempercayai dan mematuhi Tuhan. Kemahiran mengilmukan dan mempengetahuankan diri. Kemahiran menjadikan diri berketerampilan. Kemahiran mengakhlak muliakan diri. Kemahiran menjadikan diri bertanggung jawab. Kemahiran menjadikan diri berkeupayaan dan menyumbang ke arah 3 perkara yang dikehendaki. Itulah sebenarnya tanggung jawab kita. Jangan jadi kemahiran subjekiah. Yang sekarang ini berlaku ke mata pelajaran ini seolah-olah kita membangun kemahiran subjekiah di kalangan pelajar-pelajar. Jadi itu. Terima kasih Dr. Kodri kerana telah memberi kita maklumat baru berkaitan dengan kemahiran kodoriah. Dulu saya ingat salah seorang pengarah pernah sebut, Dr. Kodri, are you trying to kodorize me? Mungkin itulah maksud dia kata kodor. Tapi satu pandangan yang now terbuka minda, tapi rasanya saya dah tak ada masa ni ke macam mana? Nampak? Urus dia dah bagi jenjeling, dah buat gitu-gitu kat saya. Maknanya kena cubit lagi-lagi. Jadi ada sekejap. Jadi saya minta maaf kerana masa tidak mengizinkan. So kita minta kedua-dua ahli panel rumuskan dalam about 3 minutes each sebelum kita tutup forum kita pagi ini. Terima kasih.
Mulakan dengan Dr. Jamil. Okey, terima kasih. Pertama sekali, to respond to Dr. Qadri, pada saya is a matter of terminology lah. Kalau kita setuju bahawa soft skill itu kemahiran insaniah sebab universiti pun pakai, dan hard skill itu ialah kemahiran haiwaniah, pun kita boleh bersama kan Dr. Qadri kan? Hard skill itu ialah haiwan. Sebab haiwan ni memang terajang je kan. Dia skill dia memang very hard, never soft. Sedangkan kita insan manusia ni lembut lah kan, halus. Dia kemahiran yang lebih lembut lagi berdasarkan. Dan saya juga tadi berbincang tentang kita, we are no more talking about kucing, tikus, gajah, kuda dan sebagainya, behaviorist. Kita tukar kepada Vygotsky dan juga constructivism kognitif dan sebagainya. Yang kedua saya nak rumuskan bahawa tadi kalau kita nak kita sepatutnya dah aja, bukan kita kalau kita nak perkenalkan, dah lama dah diperkenalkan. Cuma kita perlu yang Izzy kata formalize. Dia Izzy bila kata formalize sebenarnya bukan formalize macam peperiksaan yang menyebabkan guru akan bimbang lagi, lagi beban. Bukan itu maksudnya. Yang kita katakan formalize tu terancang, bagaimana caranya yang tidak membebankan guru, begitu ya. Jangan dianggapkan sebagai datang lagi satu beban. Itu dah lama dah, kita bercerita benda yang lama. Kita berada di abad ke-21 pun dah 16 tahun. Cerita bukan cerita baru, cerita lama. Okey, so Izzy, itu saja rumusan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Azim. Saya pun ringkas saja ya rumusan saya. Bagi saya ya, kemahiran insaniah ini harus disesuaikan dengan zamannya. Itu banyak yang contoh saya kasihkan tadi ya. Kalau nak tambah lagi macam sekarang ni kad raya tak ada dah. Semua pakai WhatsApp. Kan? Kad jemputan kahwin pun tak ada dah sekarang ni. Semua pakai WhatsApp. Jadi itu sesuaikan dengan zaman. Dulu kalau nak kahwin memang berbulan-bulan dulu nak buat cetak kad. Sekarang ni tak payah dah. Okay? Jadi itu satu. Jadi lagi satu ialah kaedah. Ini mungkin bukan kita lah. Tapi kaedah pembelajaran mesti diubah suaikan supaya kemahiran insaniah ini dapat dihayati dan diamalkan. Ya, contoh tadi pun banyak saya bagi dah macam mana. Jadi itu lagi satu. Dan saya kata ada UNESCO ke apa, dia memberikan 4 pillars of learning dia berkaitan dengan ini iaitu learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together. Ini 4 yang dia kata 4 pillars of learning, menjadi banyak kan yang dia asas kepada pembangunan lah kemahiran insaniah abad ke-21 ini yang dikaitkan dengan HOT tu. Sebenarnya HOT tu satu daripada kemahiran insaniah ya, banyak yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan para hadirin. Kita berikan tepukan gemuruh kepada kedua-dua ahli panel kita pagi ini ya. Jadi kita amat terhutang budi dan juga insya-Allah kita mungkin menjemput mereka lagi di forum-forum kita yang akan datang. Tanpa melengahkan masa, saya terpaksa menyerahkan majlis ini kepada urustia kita untuk program kita seterusnya. Saya sudahi forum pagi ini dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.